Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu taala yang mengizinkan berhimpunnya kita pada malam ini dengan tetamu yang cukup istimewa dari jauh. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Seorang tokoh yang cukup dikenali di Malaysia. Alhamdulillah. Sebut sedikit mengenai Datuk. Nama diberi yang berbahagia Datuk Haji Zainul Rijal Abu Bakar, mantan Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Dan di sebelah kanannya juga tidak asing dan mempunyai pengikut yang ramai di FB dan di TikTok ada juga. Tuan-tuan di FB. Dia alhamdulillah bergaya orangnya. Yang kita raikan juga adalah apa nama ni? Tuan Aidil Khalid naik presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Dan alhamdulillah kita ada dua orang yang cukup hebat dalam membicarakan isu-isu ataupun perkara-perkara berkaitan dengan undang-undang bagi Muslim, terutamanya orang Islam terutamanya. Yang kita tahu sebelum ini pun kita ada beberapa kes yang cukup popular berkaitan dengan isu ni Elin di Kelantan. Sebelum ini pun kita pun mengikuti perkembangan tersebut dan ia melibatkan orang Muslim kita, dan antara yang kuat di belakang perjuangan tersebut adalah Datuk sendiri, dan insya-Allah ada beberapa persoalan daripada Ustazah sendiri dan juga kita akan membicarakan beberapa perkara lain yang berkaitan dengan topik-topik yang hangat sekarang insya-Allah. Jadi di sebelah kiri saya tidak asing lagi lah Ustazah Asma Harun. Makhluk asing. Dan insya-Allah tidak perlu diperkenalkan lagi lah. Dan juga kita ada ramai yang menonton kita di online sekarang insya-Allah, dan juga yang menonton bersama dalam dewan ini. Dewan yang dulu kita muatkan untuk ceramah bulanan kita, kuliah duha bersama dengan lima buah kemah untuk pengetahuan Datuk dan juga saudara Aidil. Jadi kemah di luar penuh. Jadi alhamdulillah, dan di sini kita boleh lihat penyokong kuat Datuk pun bersama kita pada malam ini lah insya-Allah, termasuk anak-anak Datuk dan isteri Datuk sendiri. Dan insya-Allah mungkin sebagai pengenalan kepada program buat bicara kita malam ini, saya serahkan kepada Ustazah Asma binti Harun. Gitu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah mula dengan Al-Fatihah tadi. Saya terlupalah. Okay. Subhanallah, alhamdulillah bagi memberkati majlis kita pada malam ini. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalam, selawat dan juga salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ke atas ahli keluarga baginda, ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat sekaliannya. Alhamdulillah, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan jutaan dan setinggi terima kasih kepada tetamu yang kita raikan pada malam ini, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Zainul Rijal Abu Bakar, mantan Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia, PPMM. Okey. Subhanallah, tuan-puan sekalian, sebenarnya nama ni sangat dikenali lah, terutamanya dalam perjuangan
peguam-peguam Islam, dan dalam isu-isu yang hangat selama berpuluh tahun ya, Datuk, mungkin berpuluh tahun, 30 tahun, Masya Allah. 30 tahun yang mana mungkinlah hari ni ataupun kebelakangan ni, beberapa tahun kebelakangan ni lah, kita umat Islam mula sedar bahayanya apabila kita tidak mengambil tahu perkara yang melibatkan undang-undang. Sebab kita rasa undang-undang ni peguam-peguam, hakim-hakim, pandai-pandailah dia orang uruskan, macam itulah ibaratnya. Tahu-tahulah mereka ni menjadi pejuang dalam bidang undang-undang. Tapi Alhamdulillah sekarang ni sebagai orang awam, sebagai rakyat Malaysia, sebagai umat Islam, makin ramai celik, makin ramai yang faham dan tahu betapa pentingnya kita seluruh, maksudnya umat Islam, sekurang-kurangnya ambil tahu. Kedua, beri sokongan. Ketiga, kita akan bincang selepas ini sebenarnya kita boleh buat perkara yang lebih baik. Kita boleh buat lebih lagi. Sebab sekiranya tidak, dan sekiranya kita tidak mahu bertindak, tidak mustahil ya, sesuatu yang kita sangat takuti, banyak perkara yang kita tak tahu sebenarnya. Bila kita tahu, barulah kita faham. Perkara-perkara sebegini kita boleh atasi daripada awal, sebelum berlaku. Kita tidak mahu contohnya liberal, sekular ataupun feminism dan mana-mana ideologi yang sangat bertentangan dan memusuhi Islam boleh menguasai melalui undang-undang. Jadi insya-Allah memang topik malam ni agak berat, tuan-puan sekalian. Saya pun bukan orang yang dalam bidangnya, tapi saya ada keinginan untuk tahu kenapa tak pasal-pasal nak fikir benda berat-berat. Sebab apa? Sebab ia adalah tanggungjawab. Ia adalah satu amanah sebenarnya untuk kita mempertahankan syariat kita dari sudut undang-undang. Kita tahu Madinah menjadi kota yang sangat hebat dan menundukkan kuasa-kuasa besar dunia ketika itu, ketika Rasulullah masih ada, dan selepas Rasulullah wafat pun diteruskan kerana kekuatan dustur ataupun undang-undang perlembagaan di Madinah itu sendiri yang sangat kuat sampai mampu menundukkan dan tidak boleh dipertikaikan. Jadi insya-Allah tuan-puan sekalian, bersama kita malam ini ada Tuan Aidil Khalid, Naib Presiden PPMM, Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia. Sebenarnya kita rasa macam bangga kan? Bukan bangga macam mana ya? Kami ni rakyat Marhain, sama-sama lah Marhain. Maksudnya kita rasa segan dengan peguam-peguam. Biasalah kita rasa segan dengan doktor, kita rasa segan dengan orang yang ada level profesional ni. Sebab kita tahu mereka ni orang yang banyak ilmu. Kita cakap kalau salah sikit dia orang boleh kesan lah kan nak cakap pasal undang-undang ni. Tapi Alhamdulillah, terima kasih banyak kedua orang yang hebat yang sudi bersama dengan kita. Dan ada Tuan Daniel Farham bin Datuk Zainul Rijal, anak dia, yang mana setiausaha PPMM. Kemudian ada saudara Nazrin, ada nama ni, Cik Farah Alia. Cik Farah Alia, samalah, ini semua tim PPMM. Cik Farah Nur Zulaikha, anak dia. Dan Datin sebenarnya nombor 2 Datin. Jadi saya tertinggal Datin Noliza binti Tarmizi dan isteri kepada Tuan Daniel. Tuan Aidil, marah pula. Tuan Aidil Khalid. Barakallah. Okey, jadi kita akan terus kepada perbincangan. Masya Allah. Dulu saya pernah cita-cita, dululah masa belajar cerita ni, nak jadi lawyer. Sebab asal pandai cakap sikit orang kata esok jadi lawyer ni kan. Tapi mak ayah ada keinginan yang lain. Sampai peringkat saya dah dapat juga, dah mohon juga untuk lawyer. Lepas tu dapatlah bapa universiti. Lepas tu tapi mak ayah berkehendakkan lain. Lepas tu adalah hujah-hujah mereka, mak lah terutamanya. Apa pun Alhamdulillah boleh duduk sebaris dengan lawyer pun okey, syukur. Jadi mungkin Datuk mula dulu. Datuk boleh jelaskan ni secara umum je lah, apa yang Datuk nak sampaikan, apa yang sepatutnya masyarakat tahu, dan masyarakat, apa peranan masyarakat. Masyarakat boleh berperanan macam mana? Ustaz Azmi dah ada. Panel Ustaz Azmi, macam Ustaz Azmi. Masya Allah, silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah Asmah binti Harun dan juga Ustaz Tengku
Terima kasih kepada penganjur Yayasan Al-Hijrah yang menjemput kami datang pada malam ini bersama-sama berkongsi apa yang sedikit ilmu yang kita tahulah. In fact, sedikit ilmu tu pun bukan ilmu kami. Semuanya ilmu adalah datangnya daripada Allah SWT. Saya imbau kembali daripada personal sikit lah Ustazah. Daripada saya mula jadi peguam tahun 1993. 30 tahun dah. 31 tahun dah nak masuknya. Pada awalnya dulu bila saya lulusan daripada Universiti Islam Antarabangsa, saya belajar undang-undang Islam dan juga undang-undang sivil. Dua-dua compare dua-dua, jenayah sivil, jenayah syariah. Muamalat, banking, semua ada dua bahagian ya. Pada masa itu, selepas saya praktis, saya dan kawan-kawan berbincang tentang undang-undang Islam ya. Dan kami ambil keputusan, kita katakan bahawa apabila kita membaca Perlembagaan Persekutuan, kita kata Malaysia adalah sebuah negara Islam. Sebab perkara 3 Perlembagaan Persekutuan mengatakan Islam adalah agama bagi persekutuan. Dia tak kata agama rasmi ke daulah Malaysia, Islam huwa dinu daulah, agama bagi persekutuan, agama bagi negara. Jadi saya cakap pada orang ramai tentang Islam, Malaysia adalah sebuah negara Islam. Ramai, especially with respect lah, Ustazah marah saya. Dia kata, tak tahu ke Zainal, arak ada, jual judi ada, macam mana nak katakan Malaysia negara Islam? Saya kata Malaysia adalah negara Islam dari sudut perlembagaan, bukan dari sudut fiqh, bukan dari sudut syariah. Ya. Sebab natijahnya kalau kita katakan Malaysia bukan negara Islam, banyak perkara-perkara tentang Islam kita tak boleh lakukan. Malaysia bukan negara sekular. Sekular tak ada, perkataan sekular tu tidak ada dalam Perlembagaan Persekutuan. Kalau kita kata Malaysia sebuah negara sekular, maka nanti kalau kerajaan nak buat undang-undang mengenai Islam, ia akan menjadi tidak sah. Sebab sekular memisahkan agama daripada pentadbiran. Itu kesan dari segi undang-undang yang kita lihat masa tu. Masa tu saya memang dikatakan macam-macam lah. Tapi Alhamdulillah ketika ini, orang lain pula baca saya kata Malaysia adalah negara Islam. Padahal di awal tu saya yang antara kawan-kawan yang bercakap begitu kan. Bukan Malaysia tak pernah negara sekular, itu sudah diterima. Alhamdulillah perjuangan selama 30 tahun kita buat. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam Perlembagaan Persekutuan, sebenarnya ada banyak ruang-ruang untuk kita tafsirkan untuk memihak kepada agama Islam. Ya, tapi kita kena pandailah, kita kena rajinlah membaca, mentafsir bagaimana kita pergi ke mahkamah dapatkan sesuatu tafsiran yang memihak kepada kita. Ya. Atau kalau Ustazah ada Ustaz tahu, dalam satu kes Mio Atikur Rahman ya, di Mahkamah Tinggi, dia kata Islam dalam perlembagaan tu adalah Islam tu ibarat pokok jati terletak di medan, tumbuh tinggi. Dia bukanlah antara agama yang sama dengan agama-agama lain. Ya, itu ada dalam penghakiman di Mahkamah Tinggi yang tidak pernah diakaskan. Jadi kebanyakan daripada kita tidak membaca perlembagaan dan juga tidak membaca kepada penghakiman-penghakiman yang dibuat. Itu yang menjadi masalah kepada kita. Itu yang kita perlukan, peguam-peguam dan juga hakim-hakim yang faham tentang nilai-nilai Islam untuk membuat keputusan ataupun berhujah bagi pihak yang berfaedah kepada agama Islam. Jadi itulah nada ataupun moto yang kita nak bawa kepada semua masyarakat. Kita namakan, kalau dalam Persatuan Peguam Muslim kita kata mengarus perdanakan syariah. Ya, mainstreaming the syariah. Ya. Itu yang kita selama 30 tahun kita buat program-program kita ilmu-ilmu dan juga perkongsian-perkongsian ke arah itu. Yang kita walaupun kita tak ada secara terus yang mengatakan dalam perlembagaan bahawa undang-undang perlu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah,
tapi secara indirectnya ada banyak situasi yang kita boleh rujuk dan juga kita boleh berhujah ke arah itu. Okey. Masya-Allah. Okey. Terima kasih Datuk. Tak apalah, speaker tu tak apa. Kita terus kepada Tuan Aidil. Okey. Dia macam ni, tuan-puan sekalian yang sedang menonton. Boleh dah ambil mic tu sekejap. Sorry, aku tak ingat. Atau aku tak dengar. Kita cakap terus terang juga. Dah lama saya tak live malam-malam ni. Sebab kita dulu kerap juga live malam. Lepas tu kita dah buat pagi, dah jarang sangat. Saya tak tahu sekarang ni situasi views macam mana. Nanti beritahulah perkembangan sikit-sikit. Kita harapkan tuan-puan boleh sama-sama menyebarkan live ini sebab apa yang kita bincangkan ni penting sangat. Kalau anda hadir, dengar dan cuba sebarkan pun itu dah sangat bagus. Dan saya akan pergi kepada teruslah sebab soalan direct ataupun soalan yang macam agak panas. Nak kata panas, wallahualam. Okey, Tuan Aidil. Saya sebagai orang awam yang kuranglah ilmu, kurang pengetahuan. Kalau kita tengok yang kita nampak di kalangan peguam ni ialah ada peguam Islam, ada peguam bukan Islam. Kemudian ada peguam yang mempertahankan undang-undang Islam, ada peguam yang menentang. Ada nak kata menentang tu tidak bersetuju ke ataupun nak melemahkan undang-undang di peringkat Mahkamah Syariah. Lepas tu kadang-kadang berlaku isu-isu di Mahkamah Syariah bila bertemu dengan Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah Persekutuan, macam tak ada power, maksudnya lemahlah Mahkamah Syariah kita. Kemudian contoh isu-isu yang berkaitan dengan LGBT sampai peringkat ada NGO yang nak mempertahankan ataupun nak ada undang-undang tidak boleh ada ucapan anti-LGBT contohnya. Tidak ada tindakan-tindakan yang menunjukkan anti-LGBT contohnya. Jadi bagaimana persatuan peguam Islam Malaysia ni menghadapi situasi ni. Lepas tu bagaimana sebenarnya kita boleh menyekat. Kita boleh menyekat. Sebab apa? Sebab mereka ni macam ada sokongan yang kuat ataupun ada, kenapa mereka boleh lantang begini dan kenapa mereka macam didengari. Kenapa soalannya kita rasa macam siapa di sebalik mereka? Soalan-soalan macam itulah. Jadi silakan Tuan Aidil. Baik. Terima kasih Ustazah atas soalannya. Sebelum saya nak jawab soalan tu, mungkin saya nak cerita sedikit, kongsi sedikit pengalaman saya. Saya ingat bila saya mula-mula lepas lulus daripada universiti, untuk menjadi peguam perlu menjalani tempoh latihan dalam kamar selama 9 bulan. Dan dalam tempoh latihan dalam kamar itu, kita panggil chambering lah. Tempoh chambering tu ada kehendak wajib undang-undang, ialah kita kena mengikuti ada beberapa program yang dibuat oleh Bar Council, Majlis Peguam dan sebagainya, legal aid, dan juga ada program-program yang bukan wajib tapi digalakkan untuk chambering ni pergi dan sebagainya. Dan salah satu program yang saya pergi, saya ingat lagi waktu itu saya masih, orang kata masih hijau lah, baru keluar pada universiti, baru chambering, tak tahu apa-apa. Dalam program tersebut dia kalau tak silap saya, tajuk program lebih kurang advocacy skills for young lawyers, macam itulah. Kebolehan untuk berhujah untuk peguam-peguam muda. Dia khusus kalau tak silap saya 2 hari 1 malam ke 3 hari 2 malam, semua ditaja, dibuat di Port Dickson. Dan bila saya hadir, saya ingatkan kita akan diberikan latihan macam mana kita nak berhujah, macam mana nak berucap. Memang ada sedikit, tapi dalam itu juga dimasukkan antaranya ialah bagaimana kita nak perjuangkan contohnya hak transgender. Bagaimana kita, apakah ruang perundangan yang kita boleh angkat untuk kita perjuangkan hak mereka ini dan sebagainya. Jadi pada ketika itu dia betul-betul membuka mata saya lah waktu itu. Waktu itu saya tak kenal pun lagi PPMM apa semua ni, saya belum lagi. Tapi selepas daripada saya menghadapi pengalaman itu, dia benar-benar membuka mata dan saya mula merasa marah.
Ya. Saya rasa kenapa perkara ini berlaku di Itu lebih Malaysia. kurang 10 tahun lepas ke? Lebih kurang sebab waktu saya mula chambering tahun 2010 macam itulah, 2010 2011. Maksudnya mereka dalam merancang, kita je yang lalai. Itulah lebih kurang itulah ayatnya. Jadi daripada situlah saya baru mula kaji semula, saya buka balik perlembagaan, dan daripada situ saya jumpalah tulisan-tulisan Datuk Zainul antaranya yang banyak menghujahkan berasaskan teks perlembagaan itu sendiri. Sebab demikian lama kebanyakan daripada kita diajar bahawa kononnya perlembagaan kita ini mentakrifkan negara kita sekular. Bahawa agama ini dia cuma ritual sahaja, tidak boleh ada kedudukannya dari sudut polisi, perundangan dan sebagainya. Jadi daripada situ bila mengkaji, membaca dan sebagainya, barulah saya dapat membuat pendirian bahawa saya kata saya ada tanggungjawab, fardu kifayah. Saya bukan peguam syar'i, saya tak ada kelayakan itu. Saya memang untuk peguam civil sahaja. Tapi walaupun dalam peranan terhad sebagai peguam civil, saya melihat ada tanggungjawab untuk saya menghujahkan perkara ini dari sudut angle civil dan mengambil teks perlembagaan itu bahawa untuk kita mengangkat kedudukan Islam dan kedudukan syariah itu. Dan di sinilah saya melihat penting untuk kita untuk mengambil balik, untuk kita merebut kembali naratif berkenaan dengan perundangan negara kita ini. Sebab naratif ini kalau kita tak rebut balik, dia akan diambil dan dia akan dicorak dan akan ditentukan oleh satu pihak sahaja. Dan kita tahu apa yang mereka nak bawa naratif perundangan. Mereka nak kata perundangan kita ni purely memang liberal, tidak boleh ada elemen akhlak dan agama dalam ini. Dan kita tahu perkara ini memang akan dibawa, dan dari semasa ke semasa akan dihujahkan di mahkamah. Jadi di situlah kita kena ambil peranan, dan di mana ruang yang kita boleh hujah dan kita bawa perkara itu perlu dipertahankan. Okey. Dari segi kedudukan mahkamah-mahkamah ni, memang bila bertembung lah isu-isu mahkamah syariah dengan mahkamah persekutuan mahkamah tinggi ke, bagaimana kedudukan tu secara mudah faham kami orang awam? Kedudukan mahkamah ini dia memang dibahagikan kepada secara umumnya kepada dua, syariah dengan civil. Okey. Tetapi yang perlu ditekankan dan difahamkan bahawa pembahagian syariah dengan civil ini bukanlah pembahagian antara mahkamah syariah tu undang-undang Islam, mahkamah civil ni undang-undang kafir. Tidaklah demikian. Sebab bila kita menerima perkara tiga perlembagaan yang meletakkan bahawa Islam adalah agama negara, maka sebenarnya bahkan di dalam undang-undang sivil, mahkamah sivil pun dia perlu mendaulatkan Islam. Betul. Cuma bezanya adalah dalam mahkamah sivil pun kena mendaulatkan Islam. Sepatutnya. Bahkan kita dah ada pun dalam kes kalimah Allah, Datuk, dalam kes kalimah Allah pada tahun 2013. Di mana mahkamah rayuan dia dalam membuat keputusan dia mengatakan bahawa perkara tiga mesti difahamkan untuk bermaksud bahawa negara mempunyai kewajipan untuk pada setiap masa mempromosikan kedudukan Islam. So perkara itu dah diputuskan oleh mahkamah tahun 2013 dalam kes kalimah Allah. Jadi bila kita fahamkan perkara itu, maka tidak timbul lagi soal kalau mahkamah sivil ini undang-undang dia un-Islamik pun tak apa. Tak timbul soal itu, sebab bahkan di mahkamah sivil pun dia perlu memastikan apa yang diputuskan itu tidak bercanggah dengan Islam. Sebab itu sebenarnya usaha ini ada berlaku dalam oleh kerajaan pun. Di Jabatan Peguam Negara ada satu jabatan ke bahagian, satu bahagian dipanggil bahagian harmonisasi undang-undang, untuk memastikan apa-apa perundangan yang nak diluluskan, nak digubal, dia tidak bercanggah dengan Islam. Jadi pemisahan antara mahkamah sivil dengan syariah ini adalah sebenarnya lebih kepada bidang kuasa, yang mana pergi kepada negeri, yang mana pergi kepada persekutuan. Tetapi pemisahan ini tidak boleh dianggap sebagai okeylah kalau pergi kat persekutuan dia bercanggah dengan Islam pun tak apa.
Tapi perkara ini bukan bermaksud benda ini dah okey, kita kata benda kalau begitulah maka kita orang Islam boleh tidur lena lah. Tidaklah demikian. Sebab perkara ini kalau tidak diperjuangkan, kalau kita diam, kita tidak bawa isu ini kepada ahli-ahli parlimen kita, kepada kita pastikan ahli-ahli perundangan semua faham perkara ini, maka nanti pentafsirannya mungkin boleh lari daripada apa yang sebenarnya. Dan itu yang kita takutkan. Okey. Baik. Tuan, Komangko tu macam mana? Diorang memang kuat? Diorang memang Datuk ke sorry tanya soalan tu. Saya dah dua pusingan ke Geneva dalam Universal Periodic Review di Geneva, yang mana Komanggo ada bersama di sana. Komanggo adalah coalition NGO Malaysia yang memperjuangkan hak asasi mengikut acuan mereka. Okey. Apa yang diperjuangkan memang ada yang kita setuju, ada yang banyak yang kita tak setuju dengan cara apa yang dia diperjuangkan. Dia bercakap di Geneva 4 tahun sekali akan ada penilaian kepada Malaysia, setiap negara untuk tengok prestasi human rights setiap negara dalam United Nations tu. Kenapa Geneva tu jadi Itulah head office dia. Ibu pejabat dia semua di situ. Setiap undang-undang seluruh untuk human rights. Human rights di situ. Okey. Kita Malaysia dijadualkan untuk UPR ni pada 25 Januari tahun ini. Ini untuk kali ketiga lah. Kali pertama, kali kedua sudah lepas 4 tahun sekali. Yang mana yang berdasarkan pengalaman dulu, 4 tahun yang lepas, 8 tahun yang lepas, Komanggo akan membawa naratif mereka yang sebagaimana yang Saudara Aidil katakan tadi lah. Dan kami yang NGO Islam ni, kita bawa naratif kita sendiri tentang Islamofobia, tentang hak orang Islam yang diganggu gugat di Malaysia dan sebagainya. Macam-macam kita bawa. Jadi kalau 25 hari bulan ni, kalau ada UPR Malaysia yang mana negara-negara seluruh dunia akan memberi recommendation kepada Malaysia untuk buat perkara ataupun buat undang-undang mengenai apa yang dicadangkan oleh mereka, termasuklah LGBT dan sebagainya. Itu semua akan direkodkan di dalam di United Nations. Okey. Untuk mudah faham macam kami ni, yang saya faham seolahnya sekiranya kalaulah peguam-peguam Muslim tidak hadir ke Geneva tu, maka tidak adalah ruang untuk kita tidak bersetuju apa yang dibawa oleh sekumpulan peguam atas dasar hak asasi manusia ni. Contohnya lah, dia mempertahankan bahawasanya untuk LGBT sekian-sekian itu hak asasi yang perlu disediakan di Malaysia contoh. Jadi kalaulah kita tak ada wakil, yang mana wakil kita kalau ada dia akan tidak bawa naratif kita lah kan. Jadi adakah dengan itu maka undang-undang itu soalannya tak ada pilihan bila telah di-endorse di sana, perlu dilaksanakan di Malaysia? Macam tu. Dia macam ni. Pada 25 hari bulan nanti akan ada penilaian prestasi human rights bagi Malaysia. Jadi semua orang ataupun negara-negara akan bagi pressure, penekanan kepada Malaysia untuk menerima cadangan mereka sendiri. Itu recommendation mereka, termasuklah Komanggo, NGO lain dan negara-negara lain. Jadi pada 30 hari bulan adoption, 30. Pada 30 hari bulan, kerajaan akan membuat keputusan mana yang setuju, mana yang tak setuju, mana yang KLV. Jadi antara tugas NGO Islam pergi ke sana ialah, yang penting ialah untuk melobi. Kita melobi kerajaan untuk kata-kata
kalau dia dah kena pressure tentang LGBT, apa alasan dia untuk tidak menerima LGBT? Itulah tugas NGO kita, bagi alternatif view, pandangan yang alternatif kepada pihak kerajaan supaya ambil kira pandangan kita. Kalau tak, itu pressure daripada NGO, kerajaan tak ada pilihan lain, terpaksa terima. Tak ada alasan. Tak ada alasan nak mendengar ataupun sebagainya. Sekiranya kita tak pergi, kita tak berhak nak bersuara, ibarat begitulah. Bukan dalam korum tu. Bukan dalam korum untuk 25 hari bulan Januari ini. Ini antara kerajaan saja yang bercakap. Tapi di luar tu, semasa negotiation apa semua tu, itu yang lebih penting. Oh, masa 30 bulan antara 25 hingga 30. 30. Sebab itu memang perlu, maksudnya sebenarnya wajiblah kena ada wakil kita berada di sana. La budda lah. Ya, la budda. Maksudnya tidak Tak dapat boleh. tidak. Memang kena ada. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Setakat ni, dah tak lama dah ni. Hari ni berapa bulan? 3 hari bulan. 3 hari bulan. 25 bulan. Dengar suara saya? Otak bulan dah. Sebab itu, dulu kan kita bincang, kena ada satu speaker yang tengah bila forum. Tak boleh macam ni. Dia tak. Saya rasa kita buka je lah. Okay. Dia susah sikit. Tak apa, itu yang Tuan idea ni je. Okey. Subhanallah. 25 hari bulan. Persatuan Peguam Islam Malaysia. Berapa orang? 6 orang. 6 orang perlu berada di persidangan Persidangan Hak Asasi Manusia. Ya, macam itulah. Di Geneva. Okey. Tuan-puan sekalian, dan peranan mereka adalah mewakili seluruh umat Islam Malaysia. Mewakili kita. Kita tidak mampu, dan kalaupun kita mahu pergi, kita tak boleh, orang awam tak samalah dengan wakil-wakil peguam. Namun bayaran ataupun fees ataupun segala kos yang terlibat sangat tinggi. Kita ada pernah berbincang lah, kita pernah bertanya. Sangat tinggi tuan-puan sekalian. Sebab untuk setiap kita panggil apa ya? Untuk setiap penyertaan tu ada, untuk setiap orang yang datang ke Palestinian tu, kita untuk masuk dalam tu, kita kena membuat satu kita dinamakan, kita dapat ECOSOC status, dinamakan ECOSOC status. Untuk mendapatkan status itu, kita kena buat training human rights di ni. Fee untuk training tu yang jadi masalah yang utamanya. untuk setiap orang. Setiap orang dia kira 1000 lebih 1000 franc, Swiss franc. Oh, itu kali berapa 6 Kali 4 5 lebih kurang. lebih. Okey, tuan-puan sekian, fees penerbangan, fees tempat tinggal, fees semua sekian-sekian. Lepas tu ada lagi fees-fees yang lain. Bila kita tanya tentang Persatuan Peguam Islam Malaysia, kita dengar macam bila sebut peguam, kita bayang apa? Sorry lah, tu serangnya kita rasa macam peguam-peguam ni banyak duit, peguam-peguam ni ada dana yang besar, sekian-sekian. Tetapi hakikatnya sangat struggle, terutamanya apabila melibatkan perjuangan Islam, peguam-peguam Muslim, kita sebut Muslim, ia tidak sebagaimana selain daripada Persatuan Peguam-Peguam Muslim. Selain daripada itu, maksudnya boleh jadi mereka ada dana-dana yang lain, mungkin ada banyak support group, wallahualam. Kita bukan nak bersangka-sangka ataupun nak menimbulkan satu agenda-agenda apa di sebalik tabir. Cuma hakikatnya sekarang Persatuan Peguam Islam Muslim ini sebenarnya memerlukan support daripada kita, bukan hanya doa, kita faham tetapi dari sudut dana. Itu yang saya sebenarnya malam ini tujuan besar kita, tujuan utama kita. Lebih baik kita, Datuk kan, kita tak perlu nak berselindung sangat, kita sebut secara terbuka saja hakikat ni. Dan antara tujuan pada malam ni pun kita mengadakan, sebenarnya kita nak menghimpunkan, nak mengumpulkan dana. Cuma saya tim dana tu akan dimasukkan melalui keputusannya melalui yayasan. Okey, sebab apa? Kebanyakan followers ni, dia dah biasa, dia dah ada auto debit ataupun dia dah ada kita punya favourite
ni. Cuma kita akan kena pasti mana-mana sumbangan yang masuk pada malam ini, lebih baik anda kena buatlah memo, tulislah peguam ke, tulislah atas nama PPIM ke, anda kena tulis sikit lah memo. Tetapi biasanya kita dah boleh cam dah, kita beritahu dah, nanti kita punya accountant akan tahu mana-mana yang masuk mulai pada malam ni sampai sehari 2, mana yang tulis tu kita akan terus kumpulkan sebagai dana sumbangan kepada pihak PPIM. PPMM. Okey. Minta maaf ya, PPMM. Okey. Jadi mereka ni wakil kita umat Islam akan hadir ke satu persidangan besar peringkat dunia yang membicarakan hak asasi manusia. Saya sentuh sikit berkenaan dengan LGBT. Pengalaman saya jadi perunding cara rumah tangga lebih kurang 10 tahun, lebih dari 10 tahun yang lepas. Saya masa first saya kerja sebagai DJ Hakim, saya perunding cara rumah tangga, ketua unit runding cari Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi sebenarnya masa tu pun tahun 2007 kan, macam 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, lebih 10 tahun yang lepas kan, kes LGBT masa tu saya terima pun dah banyak. LGBT di kalangan siapa? Isteri datang mengadu suami gay, suami mengadu isteri lesbian. Maksudnya, minta maaf lah sebut perkataan ni ya, macam kurang sopan ya. Tak apalah, terus terang kan, kena sebut. Lepas tu kita rasa macam saya dulu duduk asrama perempuan semua, sekolah perempuan semua, sebenarnya kes hubungan sejenis sama perempuan sangat tinggi. Saya jadi esko asrama masa sekolah menengah, banyak sangat kes bila duduk jadi esko jaga pelajar, kes pasangan sama sejenis sama perempuan. Lepas tu kalau kita tahu sekolah berasrama lelaki saja, banyak sangat perkara-perkara melibatkan liwat, melibatkan hubungan sejenis lelaki. Bayangkan ketika itu bukan ada media sosial pun, bukan ada pengaruh mana-mana pun, tetapi perkara-perkara sebegitu walaupun tak ada siapa-siapa yang mengajak ataupun mengajar ataupun mempromosikan, tetapi ada berlaku. Dan selepas media sosial, handphone, apa semua sekarang, apa sekian, dengan banyaknya band-band muzik dan banyak lagi perkara-perkara lain, dan sampailah sekarang saya dapati kes aduan ibu bapa terhadap anak belajar di universiti sangat tinggi. Sebab apa? Dia jadi macam ni tau, bila hubungan sejenis laki sama laki tak rasa kurang berdosa sikit. Dia rasa macam perempuan dengan perempuan bila buat hubungan sejenis kurang berdosa sikit berbanding laki perempuan dia sebut zina kan. Jadi macam nampak macam kotor sangatlah laki perempuan belum kahwin berzina. Jadi bila perempuan sama perempuan, laki sama lelaki, dia nampak macam kurang berdosa ataupun kuranglah nampak jijik ataupun kotor, ataupun perbuatan tersebut lebih mudah untuk disembunyikan. Begitulah lebih kurang. Jadi nak bagi tahunya, suasananya sebenarnya LGBT ni sangat mengancam kestabilan semua benda sebenarnya. Bukan akhlak saja, dia akan beri kesan kepada yang lebih dahsyatlah sampai peringkat kestabilan negara, kestabilan agama Islam kita. Dan hari ni tuan-puan sekalian, ramai ibu bapa, ramai kita rasa macam ahli keluarga kita takkan terjebak. Kita rasa macam benda tu jauh, macam tak logik, takkanlah. Tetapi bila saya diperunding cara jadi pendakwah yang masuk dalam inbox, banyak sangat kes-kes ibu bapa terkejut anaknya terlibat LGBT, rupanya dekat universiti sekian. Ramai yang dah kahwin, bila tahu kenapalah suami macam lain macam, isteri lain macam, rupanya ada kawan kenapalah rapat sekian. Jadi subhanallah, ini ada satu perjuangan yang besar sebenarnya. Sebab sekiranya dari sudut undang-undang tidak ada perlindungan, tidak ada sekatan, maka mereka semakin kuat untuk bersuara. Kita tahu mereka dah masuk dalam pelbagai bentuk dah, mereka dah masuk hiburan ke, masuk dengan mudah tanpa sekatan. Bahkan kadang nak bercakap, kita pula nak bercakap pasal anti-LGBT pula kita rasa macam bukan risau, rasa macam nanti ada yang kata soalannya kita tidak terbuka, kita tak nak rasa terancam, rasa bahayalah kalau kita nak sebut, kita nak menentang LGBT. Soalannya
hati-hati, kau tak tahu nanti kau kena ni, macam ada ancaman lah bila kita bersuara. Sebenarnya itu betul kan? Rasa macam soalannya Kita yang salah. kita yang salah. Kedua, rasa macam ni, kenapa kalau kita cakap benda itu serang, apa yang akan kena pada kita? Apa yang mereka boleh buat pada kita? Sampai peringkat macam tu lah. Mungkin ada Tuan Aidi pula nak kupas pasal ni. Apa-apa? Ya, baik. Dia memang kalau untuk UPR ni yang akan bersidang 25 hari bulan di Geneva tu, untuk semakan terhadap Malaysia, sebenarnya ini adalah kali yang keempat dah. Sebab yang kali pertama 2008, kali kedua 2013, kali ketiga 2018, dan jadi yang tahun 2023 ni kali keempat lah. Jadi kalau kita tengok sejarahnya, memang tekanan dan rekomendasi daripada semua negara, kebanyakan negara ni, berkenaan dengan LGBT rights mesti diliberalkan di Malaysia ini, memang akan ada. Tiap kali pusingan tu akan ada. 1, 2, 3 memang isu LGBT yang saya Ya, sedai. memang ada. Isu LGBT itu memang adalah antara senarai teratas. Dan kalau kita semak, mesti ada setiap tahun. Setiap pusingan. Sebab dia UPR ni pusingan dia 5 tahun sekali. Jadi setiap pusingan pasti akan ada. Antaranya sebabnya di Malaysia ni kita masih ada undang-undang Seksyen 377D. 377D iaitu berkenaan dengan hubungan gay lah, disebut hubungan gay. Jadi luar tabi'i. Jadi itu antara perkara yang nak dinyah jenayahkan, ditekankan untuk Malaysia nyah jenayahkan perkara itu. Maksudnya nak dibuang. Dibuang, ya. Seksyen tu berada di mana? Kanun keseksaan. Kanun Kalau keseksaan mahkamah Mahkamah Sivil, ya. Oh, nak dibuang. Ya. Sebab kalau kita tengok dari sudut secara gambaran besarnya, pada tahun kes Iki Putra tahun bila? Iki Putra 2019. Lebih kurang lah tahun 2019, kes Iki Putra, seorang lelaki bernama Iki Putra, dia dituduh di bawah enactment jenayah syariah sebab hubungan luar tabi'i ni lah. Dia liwat. Dia dituduh di bawah seksyen tersebut, dan kemudian dia bawa kes ini untuk cabar di Mahkamah Sivil. Dia mengatakan bahawa peruntukan itu di bawah enactment jenayah syariah, bidang kuasa Mahkamah Syariah ini tidak sah di sisi perlembagaan. Dan Mahkamah Persekutuan mengatakan betul, memang tidak sah di sisi perlembagaan. Jadi seksyen itu dibatalkan. Jadi dalam enactment jenayah syariah dah tak boleh dah. Sekarang ini tekanan mereka dari dulu lagi lah sampai sekarang ialah untuk kita keluarkan pula daripada kanun keseksaan, iaitu dalam bidang kuasa Mahkamah Sivil pula. Jadi lepas ni syariah pun tak ada, sivil pun tak ada. Itu adalah usaha yang sedang dibawa. Dan kalau kita lihat gambaran besar di negara-negara seluruh dunia, memang begitulah trendnya. Satu demi satu negara mula menerima. Dan kalau dulu ada undang-undang yang menjadikan jenayah, sedikit demi sedikit akhirnya mereka menyah jenayahkan perkara itu. Kanan tu bermula daripada UPR. UPR ni Inilah. maksudnya kalau berlaku kes, minta maaf ya, hubungan senjaya lelaki atau perempuan, maksudnya tidak dikatakan jenayah. Kalau dimansuhkan undang-undang tu, tak jadi jenayah dah lah. Tak ada ambil tindakan apa-apa lah. Oh, maksudnya tak ada kesalahan. Tak ada. Sekarang ni masih lagi ada kesalahan. Masih lah. Di Maksudnya civil. kesan dia kalaulah dinyah, itulah. Yes. Jadi kita akhirnya itu menjadi norma baru, ibaratnya. Itulah. Itu yang kita selalu katakan dekat masyarakat, ya, kerajaan. Dalam perlembagaan Malaysia, negara, perlembagaan, dia tidak menyebut langsung tentang hak asasi manusia. Jadi apa yang kita nakkan hak asasi manusia sama dengan barat tu. Sebab dalam perlembagaan kita disebut fundamental liberties. Kebebasan asasi. Kenapa perlembagaan kita gunakan kebebasan asasi? Fundamental liberties, bukan human rights. Mesti ada sebabnya.
ada beza. Kenapa penggual undang-undang kita mengambil kira perkara tersebut? Dia tak letak hak asasi sebagai satu bahagian dalam bahagian kelima tu. Dia sebut fundamental liberties. Ya. Kerana apa? Bila kita lihat, kita tengok satu-satu perkara mengenai fundamental liberties itu, dia tak sama dengan hak asasi manusia kerana undang-undang boleh menyekat. Ia tidak absolut. Ia tidak mutlak. Undang-undang boleh menyekat untuk contohnya equality before the law. Kesamarataan. Semua orang sama. Ya. Dalam perlembagaan. Kata semua orang sama. Dan pihak liberal kata oleh kerana semua orang sama, equality before the law, kalau orang lelaki jadi imam, orang perempuan pun boleh jadi imam. Ya, betul. Kalau orang perempuan, orang lelaki azan, orang perempuan pun boleh azan. Barulah itu equality, dia kata. Tapi kita katakan bahawa kita bukan human rights, tetapi fundamental liberties yang mengatakan bahawa undang-undang boleh dibuat untuk menyekat kebebasan itu berdasarkan agama dan sebagainya. Itu boleh dibuat. Itu yang itu hujah yang kita cuba tampilkan ke hadapan. Datuk, sebenarnya memang ada usaha yang tersusun, yang sentiasa konsisten. Kalau kita sebut di kalangan peguam liberal, minta maaf kalau sebut macam tu ya, kalau yang mana mereka nak jadikan itu satu undang-undang. Maksudnya hak sama rata tu lah. Memang wujud ke? Maksudnya usaha mereka tu yang nampak secara jelas. Yang mana mereka kata contohnya Islam agama yang mengurangkan hak asasi manusia, contohnya wanita supaya tak dipaksa pakai tudung, tak dipaksa tak boleh dipaksa untuk menutup aurat. Yelah kita kata pemikiran yang liberal yang sangat terbuka ni kan. Jadi memang ada ke usaha yang tersusun sebegitu? Sebenarnya bukan Malaysia saja yang menghadapi perkara ini. Negara-negara lain pun banyak juga menghadapi dan macam kita katakan tadilah, pihak kita ni mencari sana dana sini, mereka banyak dana. Tak ada masalah pergi ke sana. Masa UPR kali kedua ataupun ketiga dahulu saya pergi ke Geneva, kami yang NGO Islam ni duduk di sempadan Perancis. Okay. Jauh dari taklah jauh sangat. Kerana apa? Kita duduk di sempadan Perancis sebab hotelnya murah dan sebagainya. Jadi nak berjimat kan. Sebab kita tak ada dana yang banyak. Tetapi golongan itu, golongan yang liberal ni, dia duduk sama dengan delegasi kerajaan Malaysia. Satu hotel. Dan saya tanya, hotel tu berapa harga satu malam sewa? Dia kata 1,000 franc, 2,000, 1,500 franc. Satu malam. Maksudnya dah 5,000, 6,000 kita Malaysia. Itu. Saya kata kenapa nak, saya tanya, kebetulan peguam juga yang pergi kan. Kita kenal juga peguam tersebut. Saya tanya kenapa nak duduk tempat yang very central kan, di city tersebut kan. Dia kata senang kalau duduk satu hotel dengan delegasi Malaysia, dia makan, kita boleh bercakap apa semua, lobbynya senang. Kami jauh, kita kena naik bas apa semua pergi ke tempat penginapan delegasi Malaysia. Itu strategi mereka. Jadi kami tak mampu lah nak buat sebegitu. Jadi kita buat setakat mana yang kita mampu. Kita tak boleh tinggalkan, tak boleh buat semua, kita tak boleh tinggalkan semua, insya-Allah. Okey, faham. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita dengar ni, kita pun nak tanya berapa anggaran untuk 6 peguam kita untuk hadir ke satu persidangan yang penting yang akan, alhamdulillah 3 kali dah pusingan, 3 kali dah persidangan yang 4 tahun sekali tu, sentiasa dibawa penekanan tentang isu LGBT nombor 1 di atas, supaya soalannya dimasukkan atas sekatan terhadap apa-apa yang berkaitan dengan LGBT yang masih ada atau undang-undang sivil tu. Dan kemungkinan besar untuk kali keempat ni akan naik lagi isu ni,
Betul kan? Kemudian negara-negara confirm akan naik lagi, dan Malaysia akan diberi tekanan lagi. Maksudnya yang hadir ni kan seluruh dunia kan. Jadi memang la Buddha tadi Datuk sebut tak dapat tidak, sebenarnya soalan mereka ni, saya baru tahu Persatuan Peguam Islam Malaysia ni, mereka ni keluarkan duit poket sendiri, usaha sendiri, menggadai itu, menggadai ini, maksudnya untuk memastikan mereka ada wakil di sana untuk bersuara. Untuk sebab apa? Nak bersuara di luar, dia tak sama dengan yang bersuara di dalam lah. Yang hadir sendiri, yang berada di dalam tu, of course lah takkan sama. Isu melobi tu sebenarnya mungkin kita tak faham istilah melobi, tapi itu istilah yang diguna pakai. Soalannya untuk kita menyatakan pendapat direct pada pihak kerajaan, ataupun kita siapkan hujah-hujah yang bertulis panjang. Saya rasa macam kumpulan peguam ni dia akan panjang lebar lah keterangan, kajian apa semua makan masa, dan dia akan serahkan kepada wakil kerajaan. Jadi wakil kerajaan pun akan baca dua-dua. Tidaklah berlaku sebelah sini je berhujah, sebelah Persatuan Islam ni tak ada, sebab tak ada wakil. Jadi berapa lebih kurang tu? Sebelum saya beritahu kos kita tu, saya suka saya katakan bahawa kita Persatuan Peguam Muslim dan juga beberapa NGO Islam yang lain telah membuat kertas-kertas dan juga laporan yang dihantar ke United Nations. Ada kalau nak semak dalam website di Geneva tu pun memang dah direkodkan sebagai inilah. Kita dah lama dah sebenarnya buat kerja ni, kita buat kajian dan hantar kepada pihak-pihak yang berwajib lah. Itu ada tentang Islamofobia, tentang isu mukhayyam yang dibuat di Johor dan sebagainya. Mereka menentang mukhayyam yang dibuat untuk LGBT dan sebagainya tu. Oh, maksudnya mereka menentang proses pemulihan tu? Ya, mereka tak setujulah. Tak setuju kita ambil tindakan apa-apa pun untuk memulihkan LGBT. Maksudnya dia orang bincang kat Geneva tu? Dibincangkan. Kan ada agensi agama panggil LGBT. Itu dia tak setuju. Soalannya melawan hak asasi. Melawan hak asasi lah antaranya. Jadi itu semua kita dah tuliskan laporan dan juga aduan yang kita sampaikan oleh PPMM dan juga NGO Islam. Untuk kos kita yang alhamdulillah tiket penerbangan kami telah beli sendiri, tiket penerbangan dan tiket dan latihan dan juga makanan, hotel dan sebagainya. Saya anggarkan satu orang kita kena berbelanja lebih kurang RM12,000 lah. Ya, RM12,000 untuk seorang. Jadi sebab kalau dulu Swiss franc tak adalah mahal sangat. Sekarang ni dah sampai 5.6. Jadi lebih untuk kali inilah, untuk Januari. Di bulan 4 nanti akan ada satu lagi session yang mana session tu lebih interaktif. Yang masa tu ramai orang boleh bercakap, kita boleh bercakap, dan juga sekali lagi kita boleh buat side event untuk bercakap isu kita juga. Yang itu bulan 4 nanti, itu kemudian lah. Ya, bulan 4 tu Geneva juga? Di Geneva juga. Dia sesi itu lebih interaktif. Kita akan bercakap dan juga banyak dalam sesi yang khusus. Gitu. Jadi lebih kurang 72K tuan-puan sekalian. Itu sebenarnya habis jimat dah tu. Hotel jauh, naik bas, tempat sekian-sekian, habis jimat. Sebab kita tahu kali hampir 5 lah daripada RM, habis jimat 72K. Kita umat Islam kat Malaysia ada lebih kurang dalam berapa, 18 juta ke? Kan? 18 juta lah lebih kurang. Kita 55% 55 lebih kurang kan, Melayu Muslim. Okey. Jadi insya-Allah tak mustahil kita boleh kumpulkan dana 70,000, 40,000, 50,000 melalui kekuatan para
pejuang ekspedisi. Sebenarnya ada istilah saya dengan pagi-pagi kalau kuliah tu kan Datuk ada lebih kurang dalam 8,000 10,000 yang hadir setiap kali kita kuliah pagi. Kita ada ekspedisi iaitu Excellent Pejuang Dakwah Cyber, yang mana mereka yang hadir dalam kuliah tu adalah semua pejuang dakwah cyber. Jadi diorang alhamdulillah, macam contoh hari tu kan kita ada buat kutipan yang terdesak. Kita tinggal 2 hari untuk selesaikan bayaran akhir yang kita beli satu bangunan untuk tahfiz. 2 jam kita kumpulkan dah 300,000. Alhamdulillah. 2 jam. Tapi kita tak tahulah, momentum mungkin susah juga nak sama. Sebab yang tu kan pembelian bangunan, jadi orang nampak wakaf. Dan bukan ramai yang faham tentang kita pun baru nak faham, saya pun baru nak faham tentang perjuangan ni. Baru kita nampak kan, tuan-puan sekalian, saya tak tahu berapa orang lebih kurang yang hadir ni. 3,000 lebih 3,000 yang sedang menonton ni rasa dah faham sikit. Kita biasa dengar Geneva macam tu kan. Jadi kita tahu ada persidangan undang-undang di sana. Rupanya yang dibincangkan hak asasi manusia, dan mereka adalah pusat untuk seluruh dunia. Dan perbincangan mereka tu banyak melibatkan tentang yang tadi tu kita sebut LGBT tadi tu. Saya macam bila Datuk sebut Mukhayyam tu, maksudnya adalah ada program di bawah agensi kerajaan. Dia kumpulkan yang LGBT ni, lalu mereka buat program untuk kesedaran. Macam mana sampai peringkat mereka boleh cerita benda tu dan bincang benda tu di Geneva. Soalnya Malaysia membuat satu program yang telah menentang hak asasi manusia. Kita pula dakwah. Cuma bukan paksa berhenti jadi LGBT, kau kena ni. Tak ada nak paksa macam tu, cuma mengajak saja. Itu pun sampai dibincangkan di sana soalan memberi gambaran. Mungkin saya nak tanya Tuan Aidin. Sorry, lepas ni Encik pula tanya. Minta maaf lah saya banyak cakap. Lepas ni Encik. Okey, Tuan Aidin, bila Datuk sebut tadi pasal Islamfobia, adakah Malaysia diberi gambaran di Geneva tu sebuah negara yang mendatangkan asbab Islamfobia? Baik, dia bukan sebab Malaysia diberikan gambaran sebagai Islamofobia ataupun apa. Tapi bila mana pentas di Geneva itu banyak digunakan oleh NGO lain yang mungkin ideologinya tak begitu mesra dengan Islam, digunakan pentas itu untuk saya sebutkan sebagai mungkin syariah ataupun Islam bashing. Dia menggunakan itu, sebab itu yang Mukhayyam pun dia tentang. Dia sebutkan sebagai conversion therapy. Dia anggap seolah-olah kita paksa untuk nak convert orang yang memang nalurinya berbeza dan sebagainya, convert juga. Itu dalam istilah mereka tu dia anggap tu sebagai conversion therapy, yang dalam ideologi hak asasi memang tak boleh lah. Jadi bila mana mereka gunakan pentas itu untuk tujuan-tujuan itu, maka PPMM kita menyediakan laporan, kita collect data dan sebagainya. Kita menunjukkan bahawa okeylah, fine kalau you nak kata masalah LGBT apa semua tu, tapi bagaimana pula dengan hak kaum majoriti di negara ini, kaum umat Islam. Jadi kita compile dokumentasi bukti-bukti yang menunjukkan antaranya dalam media, sedar atau tak sedar, kalau mereka yang betul-betul teliti, kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang, selalu dah sebenarnya, headline, gambar yang diberikan gambaran kepada Islam itu sangat prejudice kepada Islam. Soalannya Islam ni keras. Betul. Ya. Jadi kita persoalkan balik, apakah peranan kerajaan sepatutnya menangani perkara ini? Daripada kita sibuk nak menangani isu-isu yang sebenarnya tidak melibatkan hak asasi yang sebenar, lebih kepada kita nak hak yang menyimpang, yang menyeleweng ni, tidakkah akan lebih menguntungkan rakyat kalau kerajaan fokus kepada isu yang dapat memanfaatkan majoriti negara ini. Antaranya Islamofobia, itu satu. Keduanya, banyak hal-hal hak asasi ni yang sebenarnya menyentuh hak umat Islam, tapi kita tak pernah nak bawa dan perjuangkan. Saya bagi contoh. Dalam konsep hak asasi manusia yang diterima pakai di dunia lah, antaranya UDHR dan beberapa dokumen lain lah,
hak untuk beragama ni Ya. adalah hak yang sangat disebut a very sacred right. Maknanya you tak boleh persoal hak tu. Soal. Jadi bila mana you ada hak untuk beragama, dalam masa yang sama hak untuk bekerja dan mendapat ekonomi yang hidup bermaruah juga adalah satu hak. Tapi pekerja-pekerja Muslim di kedai-kedai tertentu yang 24 jam dan sebagainya, mereka terpaksa scan bila arak dan sebagainya. Betul? Sedangkan kita tahu benda itu bercanggah dengan the conscience, akidah kita. Memang benda tu tak boleh. Kita tak boleh terlibat langsung dalam mana-mana rantaian ekonomi yang melibatkan arak. Jadi kalau orang kata okeylah kalau macam tu you nak jadi Muslim yang baik, jangan kerja kat situ. Tapi benda itu bercanggah dengan hak yang lagi satu, hak untuk mendapat pekerjaan yang bermaruah. Betul. Jadi ini hak yang perlu ditangani. Jadi kalau kita nak bicara soal hak asasi di peringkat dunia, maka ini perlu dibetulkan. Ya. Jadi kita perjuangkan hak yang ini. Kita belum sentuh lagi hak berkenaan dengan pekerja-pekerja nak bertudung dan sebagainya. Itu hak lain. Betul. Juga hak berkenaan pekerja Muslim lelaki di hari Jumaat. Juga ada. Kita kadang-kadang sebab mungkin kita berada dalam bidang pekerjaan yang kita very privileged. Tak pernah kita hadapi masalah itu. Bila Jumaat je kita boleh pergi solat Jumaat. Tapi ada mereka yang di sektor-sektor tertentu terpaksa memilih antara nak pergi solat Jumaat ke ataupun nanti kena buang kerja. Ada mereka. Jadi apa peranan negara kita? Tuan Aidil, di kalangan peguam-peguam Islam dunia ke Malaysia ke, maksudnya bicarakan tak di Geneva tentang hak asasi manusia dari sudut beragama ni? Ya, itu sebabnya inilah yang PPMM dan beberapa NGO Muslim yang lain, kita ada kalau tak silap saya lebih kurang 60 coalition NGO Islam disebut Maksa yang membawa kita kompilkan hak-hak ini. Maksa tu peringkat dunia? Tak, ini Malaysia, di belakang Malaysia. Banyak persatuan. Coalition. Ya. Jadi sebab kita menyedari bahawa kita tak boleh biarkan pentas hak asasi antarabangsa itu dimonopoli dan dikontrol naratifnya oleh satu kelompok sahaja. Betul, setuju. Contoh pasal Islamofobia tu yang saya faham, saya bayangkan macam ni. Bila dia orang pergi sana, padahal dia orang Malaysia. Maksud kumpulan ni boleh jadi di kalangan yang bukan Islam ke, dia beri gambaran di Geneva tu soalannya Islam ni Malaysia ni sebuah agama Islam yang radikal, yang keras. Kami berada di Malaysia terseksa. Ibarat macam itulah. Kami berada di Malaysia, Malaysia ni tak layan kami sebagai orang bukan Islam dengan baik. Adakah lebih kurang macam tu? Ya, bila Ustazah sebut macam tu, saya teringat pada tahun 2018. Pusingan yang sebelum ini. Kan UPR setiap 5 tahun. Jadi pusingan 2018, antara perkara yang dibangkitkan oleh dan ini yang menyedihkan, dibangkitkan oleh NGO dari Malaysia. Tapi dia punya yang diperjuangkan tu bercanggah dengan apa yang kita nak lah. Melayu Islam, hak-hak di bawah perlembagaan. Jadi antara benda yang dia nak gambarkan seolah-olah di Malaysia ini keadaan orang bukan Islam tu begitu tertindas. Jadi waktu itu ada isu, kalau masih ada yang ingat lagi, ada di RNR yang baru sedang diusahakan maknanya belum siap sepenuhnya. Jadi masa tu dia punya bilik air dia letak dekat situ untuk orang Islam saja. Jadi dia kata, ini satu penindasan. Sedangkan waktu itu dah ada pembetulan, dia kata sebenarnya itu adalah ruang untuk wuduk, bukan untuk bilik air. Maknanya ada kesilapan di situ. Tapi bukan dibuat dengan niat untuk mendiskriminasi orang bukan Islam tak boleh masuk dalam bilik air. Tapi benda itu walaupun dah ada penjelasan, dibawa juga ke Geneva untuk digambarkan negara kita ini menindas orang bukan Islam. Itu pun boleh dibawa cerita dan diceritakan di pentas antarabangsa. Betul. Jadi semua fakta yang dibawa. Sebab itu penting ada wakil kita, lepas tu memberi penjelasan sebenarnya bukan begini macam tu. Jadi sebenarnya perlu diberikan kredit juga kepada pihak kerajaan. Sebab NGO ini peranannya juga kita boleh buat apa yang berada mengikut tata cara dan prosedur di UN itulah.
Tapi peranan yang penting sebenarnya dimainkan oleh kerajaan dan perlu diberikan kredit kepada kerajaan. Di mana kerajaan juga membuat kerja-kerja yang baik, di mana bila ada desakan-desakan ini, perkara itu memang tidaklah terus diterima dan sebagainya. Ada jawapan-jawapan balas yang diberikan oleh pihak kerajaan. Cuma peranan NGO ini adalah kita perlu mengimbangi tuntutan-tuntutan yang tak munasabah daripada pihak yang lagi satu. Ya, subhanallah, tuan-puan sekalian, makin faham kan? Saya pun makin faham. Encik faham, masya-Allah. Ibarat saya bayangkan macam ni, kalau selama ni Geneva tu yang banyak bersuara adalah sebelah pihak. Jadi bila mereka bersuara, mereka boleh cerita macam-macam lah, kat Malaysia sekian. Tapi apabila Persatuan Peguam Islam Malaysia makin kuat, NGO bergabung ni makin kuat, mereka akan mula bersuara, kami di Malaysia antaranya kami nak menuntut hak asasi manusia sebagai Muslim, untuk wanita-wanita Islam bekerja boleh beramal dengan Islam, iaitu menutup aurat. Contoh ibaratnya kan, sebagai pekerja Muslim, kami nak menuntut hak asasi manusia sebagai Muslim, untuk bekerja yang tidak melibatkan rantaian arak. Kami pekerja Muslim, maksudnya sampai peringkat strong. Peguam Muslim pun bersuara dan suaranya didengar. Lepas tu ramai pula yang support. Maksudnya nak sampai ramai yang support ni, kena ada ramailah peguam Muslim di dalam forum tersebut di Geneva. Betul ke saya faham macam tu? Betul. Kami plan sebenarnya 15 orang nak pergi, tapi yang hanya mampu 6 orang sajalah. Kalau dapat 15 lagi strong lah. Lagi strong. Saya teringat macam saudara Aidil katakan tadi, kita kena cek fakta yang dibangkitkan oleh pihak-pihak sana lah. Saya teringat masa pusingan kedua UPR. Saya hadiri side event yang dibuat oleh orang Syiah di Malaysia. Dia dibenarkan, sana dibenarkan untuk bercakap apa semua, tak kisah melanggar undang. Pernah ada wakil orang Syiah. Wakil orang Syiah dia buat side event di Geneva. So dia cakap lah macam-macam. 4 orang je yang bercakap. Yang dengarnya dalam 5-6 orang lah, termasuk saya. Sebab saya tengok Malaysia, saya nak masuk lah, saya tengok. Dia kata apa? Dia kata di Malaysia orang-orang Syiah dibunuh sebab Syiah lah, sebab menganut fahaman Syiah. Saya bangun, saya tanya, mana bukti fakta-fakta statistik yang mengatakan orang Syiah di Malaysia dibunuh sebab menganut agama Islam? Lepas tu dia mulalah dia kelang kabut. Dia buatlah selak-selak buku dia apa semua. Maksudnya dia tak kata sangkalah Datuk dia tak tahu saya dari Malaysia. Malaysia juga. Dia selak buku dia apa semua. Dia kata saya silap dalam English lah. Sebenarnya bukan di Malaysia, di Indonesia. Senang. Kalau saya tak ada, maknanya dah menjadi rekod kata di Malaysia orang Syiah dibunuh. Okey, maksudnya itu kita kena semak fakta-fakta. Betapa mudahnya satu fakta direka, difitnah, ataupun mereka boleh berbohong. Tapi bila kita ada, kita akan jadi terus counter ataupun check and balance, ataupun kita boleh terus menjawab. Sampai begitu sekali. Ya, betul. Dan saya setujulah Tuan Aidil sebut tadi kan, pihak kerajaan sebenarnya banyak main peranan. Kita kena bagi kredit pada pihak kerajaan. Of course lah, kita faham kerajaan bersama dengan hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pun PMX dan semua barisan menteri sudah tentu di kalangan umat Islam, di kalangan pemimpin kita ni ambil berat pasal ni. Kita bukan nak perbicaraan kita ni bukannya nak cakap lemahnya kerajaan ke apa, tidak. Kita bersama dengan Persatuan Peguam Muslim Malaysia, kita nak sama-sama berjuang sebab yang pergi sana NGO. Betul lah, yang pergi NGO yang dijemput seluruh dunia yang akan bercakap. Jadi dia jemput juga wakil kerajaan seluruh dunia macam tu. Wakil kerajaan dia ada sidang dia yang bercakap dan sebagainya. Kita yang jadi kumpulan pendesak. Yang yang sesi interaksi itu yang saya katakan bulan April nanti, bulan 4. Yang ni kita melobi dan sebagainya lah. Itu yang kalau ada side event yang dibuat oleh pihak tertentu, kita boleh masuk untuk interaksi. Wakil kerajaan tu peguam-peguam yang dilantik oleh kerajaan.
peguam kerajaan dan peguam JAKIM pun ada, peguam negara pun ada, Kementerian Luar, Agensi-agensi kerajaan. agensi kerajaan pun akan ada sama. Oh, okey. Alhamdulillah. Ada banyak perkara yang agensi kerajaan tak boleh cakap, NGO boleh cakap. Itu yang kita kena pergi ke sana untuk bercakap. Betul juga. Dia macam ni. NGO lebih bebas sikit. Nak bercakap, nak menjawab ataupun nak utarakan isu. NGO kan ada kebebasan. Tapi pihak kerajaan dia ada banyak. Saya faham Ustaz, sebenarnya saya agensi kerajaan. Lepas tu bila saya keluar, tu dia yang dipanggil penceramah bebas. Sebelum tu kurang bebas. Maksud kurang bebas bila kita dijemput ceramah, wakil daripada agensi kerajaan, ada banyak benda yang kita tak boleh nak cakap, tak sentuh. Itu yang panggil bebas kurang bebas kan. Encik, silakan Encik. Seronok. Sorry Encik. Tak apa Encik. Terus. Encik tanya Encik. Saya memang tertarik dengan terlihatnya kesan ataupun terhakisnya undang-undang di Mahkamah Syariah ni lah. Mungkin saya nak tanya, mungkin yang di Malaysia sendiri, apakah isu-isu atau kes-kes yang menarik perhatian ramai yang kita lihat beberapa kes sebelum ini, macam contoh di Kelantan kan. Mungkin Datuk boleh kongsikan ataupun Tuan Aidil boleh kongsikan apakah isu-isu tu, apakah pandangan itu perundangan, dan apakah yang kita boleh kongsikan dengan masyarakat agar masyarakat faham apa mungkin dia boleh respon atau peranan. Okey, kalau nak bercakap tentang kes-kes yang melibatkan perundangan Islam, saya rasa sampai esok pun tak habis. Banyak kes tu. Ya, antara beberapa kes yang celebrated, yang orang banyak tahu ialah yang pertama kes Lina Joy. Yang orang Melayu nak keluar daripada agama Islam. Mahkamah Persuan kata tak boleh ke Mahkamah Sivil selagi tak dapatkan perisytiharan daripada agensi agama, Mahkamah Syariah lah. Itu kes yang inilah. Kemudian baru-baru ini timbul satu lagi kes yang baru juga, yang kita saya dalam bagi pihak Majlis Agama Islam Selangor dalam kes Rosliza, dia kata hakim yang barulah sekarang ni, dia kata dalam kes Rosliza tu Mahkamah Persuan juga, dia kata kena bezakan antara orang yang asalnya bukan Islam dengan orang yang masuk Islam dan nak keluar daripada agama Islam. Kalau orang yang pernah beragama Islam nak keluar kepada agama Islam, kena pergi Mahkamah Syariah. Kalau yang asalnya pun memang tak pernah agama Islam, kena itu adalah bidang kuasa Mahkamah Sivil. Dia mengecilkan kuasa Mahkamah Syariah pula. Itu yang itu antara kes yang inilah yang kita hadapi. Kemudian ada beberapa kes yang lain, ialah seperti Ikhtifra dah disebut oleh Saudara Aidil tadi. Dalam kes Nek Elin ada beberapa section, ada 18 section, asalnya 20 jadi 18 yang dikatakan bercanggah dengan perlembagaan. Kita telah berhujah, Persatuan telah berhujah, Kerajaan Negeri Kelantan telah berhujah. Kita tunggu keputusan, belum lagi diumumkan oleh Mahkamah Persatuan. Dalam kes, satu lagi kes yang penting juga, kes Indira Gandhi. Saya terlibat juga dalam kes pasangan tu di Mahkamah Tinggi, semasa di Mahkamah Tinggi di Ipoh. Di Mahkamah Persatuan dia kata ia mengenai unilateral conversion. Maknanya orang bukan Islam, suami isteri bukan Islam, salah seorang yang memeluk Islam, dia convert, dia masukkan Islam anak dia di bawah 18 tahun tanpa persetujuan daripada pihak satu lagi. Adakah itu sah ataupun tak? Undang-undang itu betul ataupun tak betul? Di dalam kes Saravanan melawan Subhashini melawan Saravanan, dalam kes itu saya terlibat juga. Dia kata sah, Mahkamah Persuan kata sah. Dalam kes Indira Gandhi dia kata tak sah pula. Jadi ada dua keputusan mahkamah paling tinggi yang bercanggah antara satu sama lain. Sekarang ni kita ventilated dalam kes itu untuk dapatkan keputusan yang lebih jelas dalam kes itu. Jadi persoalannya juga timbul persoalan sama ada seorang Islam itu wajib
untuk memberitahu orang lain, pasangan dan orang lain, saudara mara, family dia tentang keislaman dia ataupun tidak. Mereka ingin mewajibkan orang kalau masuk Islam kena bagi tahu pasangan, kena bagi tahu family. Dari segi logiknya saya nampak baguslah kena bagi tahu, semua orang tahu. Tapi saya mendapat feedback daripada NGO mualaf. Dia kata, Datuk, macam mana mualaf nak bagi tahu family dia dan sebagainya? Dia iman dia pun tak kukuh lagi. Macam mana dia nak bagi tahu emak dia, bapak dia? Ada satu kes di mana mualaf ini terpaksa revert kepada agama asal dia kerana mak dia kata kalau tak masuk balik agama asal, mak dia akan bunuh diri. Sedangkan Islam kata kalau saya masuk Islam pun saya dengan mak saya tak putus hubungan. Saya tak nak mak saya mati. Jadi timbul persoalan sama ada seorang mualaf itu dia kena masuk Islam cara Saidina Abu Bakar As-Siddiq ataupun cara Saidina Umar. Cara Abu Bakar As-Siddiq dia kata dia senyap sedap. Dia kata Rasulullah betul lah, itu yang digelarkan Siddiq tu kan. Tapi kalau ikut cara Saidina Umar, dia masuk Islam, dia isytiharkan seluruh dunia. Dia kata aku dah Islam, siapa nak lawan aku. Itu kita katakan pada pihak kerajaan kata defense pada orang yang nak memeluk Islam tu. Kalau dia rasa dia kuat, iman dia kuat, dia macam Saidina Umar, dia boleh isytiharkan. Terpulang pada mualaf itu sendiri. Jadi tak jadikan undang-undang. Tidak dijadikan undang-undang. Kalau kita wajibkan, kita ada implikasi yang lain. Orang mualaf tu akan sukar untuk memeluk agama Islam. Maksudnya kalau dia nak tukar IC kepada Islam tu, tak perlu syarat ibu bapa kena tanda tangan ke tahu ke. Tak perlu. Tapi itu, kalau keluar daripada Islam, yang tu tak boleh. Itu kena pergi mahkamah syariah. Mahkamah syariah akan tentukan betul tak, kena buat istitabah, penasihatan akidah dan sebagainya. Barulah mahkamah syariah buat keputusan tersebut. Okey, baik-baik. So, kita dah sebenarnya hampir 10.45, masa kita sebenarnya pun dah habis. Tuan-puan sekalian, tapi untuk pusingan yang terakhir, kita nak dengar daripada setiap jemputan kita lah. Kita mula dengan Tuan Aidil. Apa saja Tuan Aidil nak nyatakan, nak mengajak kepada para penonton kita supaya faham tentang perjuangan PPMM, Persatuan Peguam Muslim Malaysia, dan fokus kepada persidangan yang akan nanti Tuan Aidil akan hadir juga di Geneva tu, akan turut serta juga. Okey, silakan. Ya, insya-Allah. Okey. Baik, perjuangan PPMM ni, Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia, seperti yang Datuk dah sebutkan di awal tadi, ialah untuk kita mengarus perdanakan syariah. Sebab PPMM ini di bawah pimpinan Datuk dulu adalah antara NGO yang paling terkedepan untuk menegaskan bahawa negara ini telah disyahadahkan di bawah perkara 3. Sebab bila perkara 3 mengatakan bahawa Islam itu agama negara, maka negara ini telah disyahadahkan lah. Cuma sama ada negara yang telah disyahadahkan ini 100% betul-betul adalah mukmin ataupun tak, itu perkara yang lain. Dia proses yang panjang. Betul. Jadi inilah peranan dan usaha kita semualah dalam mana-mana bidang yang kita ada. Kami dalam bidang perundangan, kami usahakan dalam bidang perundangan lah, mencari ruang apa yang boleh kita perjuangkan dan apa yang perlu dipertahankan, kita usahakan. Jadi saya rasa itu je lah kot. InsyaAllah. Tuan Aidil, untuk persidangan ni, dan Tuan Aidil pergi juga hadir insyaAllah. Saya rancangnya saya hadir kemudian kot. Yang untuk 6 orang tu, mereka yang akan masuk ke dalam persidangan UN tu, itu saya tak ikut bersama. Saya akan ikut dalam sesi untuk melobi. Oh, sesi melobi. Antara misi Tuan Aidil secara peribadi untuk persidangan ni 25 bulan ni, dia persidangan 25 ni bukanlah walaupun dia adalah sesi yang official, tapi saya perlu tegaskan bahawa kerja-kerja sudah dilakukan terlebih dahulu daripada itu lagi. Ya, betul. Sebab untuk persidangan ini sebenarnya
human rights di UN dia dah menetapkan tarikh-tarikh yang perlu diikuti. Tarikh awal untuk submission ataupun kertas-kertas yang perlu difilekan sudah pun difilekan. Jadi dan dokumen-dokumen itu sebenarnya berada dalam domain awam. Bagi siapa-siapa yang nak tahu boleh buka dalam website United Nations Human Rights Council. Dalam situ boleh search lah untuk Malaysia, dokumentasi yang telah difilekan oleh dipanggil stakeholders, pihak-pihak berkepentingan. Jadi laporan oleh PPMM sudah pun difilekan. Antara perkara yang ditekankan oleh PPMM untuk sesi sidang kali ini ialah berkenaan dengan yang disebut tadi, Islamofobia. Sebab kita nak kerajaan menangani Islamofobia. Antara perkara kita kadang-kadang kita dengar, okey, takkanlah dekat Malaysia ada Islamofobia. Tapi sebenarnya benda itu sama ada kita nak sedar ataupun kita dah rasa benda tu dah normal. Contohlah, saya bagi contoh kata isu 3R. Tak boleh sentuh langsung 3R. Sedangkan kita sebagai orang Islam, kita nak pertahankan agama kita, itu adalah perkara yang antara fardu untuk kita. Kita kena pertahankan agama kita, kita kena berdakwah dan sebagainya. Jadi takkanlah R tu untuk religion tu tak boleh. Jadi ini persoalan lah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bila mana ada gambaran-gambaran, terutamanya saya kena sebut di sini, media, setengah media, bukan semua, berbahasa Inggeris. Cara headline itu, tajuk utama itu untuk menggambarkan Islam. Kadang-kadang tajuknya, and then di bahagian gambar tu ditunjuk bagaimana. Jadi bila orang bila baca, persepsinya tengok gambar, ini ekstremis ke? Sedangkan dan ini perlu ditangani kalau perlu mungkin melalui perundangan. Sebab contohnya, saya bagi contoh, ada di setengah negara, kita di Malaysia ni kita rasa benda ni tak logiknya, tapi benda itu berlaku di negara barat. Contohnya ada perundangan yang mana tak boleh ada ungkapan-ungkapan anti-LGBT ni sebab dia anggap sebagai hatred speech. Bahkan ada kalau tak silap saya di Amerika, di mana dia jadi undang-undang. Bahkan ada mahkamah, kalau tak silap saya di Amerika ataupun di salah satu negara di barat, sama ada di Amerika ataupun di Kanada, saya tak pasti, saya kena semak semula, tapi saya baca beritanya di mana anaknya, maknanya seorang bapa, dia ada anaknya ini transgender. Maksudnya dia lahir sebagai lelaki, kemudian dia trans nak jadi wanita. Jadi bapa dia tak boleh terima. Anaknya menyaman bapaknya di mahkamah. Jadi mahkamah kata, okey, bapa dia tak boleh refer gender anak dia itu sebagai gender asal, mesti kepada gender yang dia nak. Bila bapa dia tak nak, dia dipenjara. Sebab ini dah ke tahap itu, kekangan hak untuk bersuara itu. Jadi kita di Malaysia ini, kita nak minta bila mana Islam itu agama persekutuan. Jadi kita nak minta, adakah tak munasabah kalau kita nak minta bahawa kerajaan ada satu undang-undang untuk menyekat apa-apa penyebaran yang bersifat anti-Islam, ataupun yang menggambarkan seolah-olah Islam ni ekstrim, yang berbentuk Islamofobia. Jadi kita nak perkara itu dilakukan. Seperti mana di setengah negara tak boleh langsung disebut fobia Fobia juga. Fobia terhadap gay dan lesbian. Apa nama dia? Transfobia. Jadi kalau boleh ada perundangan yang tak boleh ada transfobia di negara mereka, kenapa di negara kita tak boleh kita perkenalkan satu undang-undang di mana dalam media, dalam berita dan sebagainya, betul juga, perlu ada kawalan terhadap bagaimana Islam digambarkan. Jadi itu antara perkara yang sebenarnya sudah pun difilekan, PPMM dah filekan dalam laporan dan berada pun dalam domain awam. Untuk siapa-siapa yang nak baca, boleh baca. Oh, Masya Allah. Masa persidangan tu ada acara rasmi, tapi kerja dibuat dah bertahun sebelumnya. Dah bertahun, berbulan, mereka dokumen buat, tak tahu tebal mana lah tu, dah hantar dulu. Sangat menarik apa yang Tok Aidi jelaskan, Masya Allah. Mudah-mudahan perjuangan mereka yang mewakili kita umat Islam ni akan dipermudahkan Allah, dan kita akan terus sokong doa dan juga menyumbang untuk gerak kerja yang real.
Bukan cakap-cakap kosong ni. Mereka akan pergi, mereka dah berhempas pula masa, tenaga, buat kajian, hantar kertas kerja apa semua. Okey Datuk. Okey. Silakan. InsyaAllah pada 25 Januari ini saya hadir di Geneva, dan 25 hari bulan tu hanyalah untuk sesi formal. Negara-negara lain memberikan cadangan dalam konteks tekanan lah kepada Malaysia untuk mengikut apa yang dicadangkan oleh mereka, ya. NGO masa 25 bulan tu tak boleh bercakap, ya. Jadi tugas kami NGO pada 25 hari bulan itu ialah untuk collect data. Apa cadangan daripada negara Algeria, apa cadangan dari England, cadangan apa semua tu. Kemudian kita kena lobby kerajaan yang mana boleh terima, yang mana tak boleh terima. Atas dasar Islam tadilah, perundangan Islam. Itu tujuan yang utama kita nak pergi ke sana. Itulah, bukan bermakna saya pergi sana hari 25 hari bulan ni saya akan bercakap, ya. Pada bulan 4 Tuan Ustazah nanti baru bercakap. Itu pun diberi 2 minit 50 saat. Masya Allah. Seorang bercakap 2 minit 50 saat. Jadi kita biasanya kita akan tulis saja. Kita akan time kita akan baca. Habis baca, habis. Yang penting ialah bukan kita punya apa yang kita cakap, dia akan record apa yang dicakap dan itu. Itu yang penting. 2 minit 50 saat saja kita boleh bercakap. Bukan macam kita sekarang ni berapa jam kita boleh bercakap, tu pulang pada kita. Tapi yang bulan 4 tu susulan daripada yang 25 Januari ni. Ya, betul. Jadi kita kena hadir dengar apa isu dibangkitkan sebab kita nak sediakan jawapan untuk lepas tu cadangan peluang NGO pada bulan 4. Betul. Jadi memang tak boleh kita cakap kenapa tak pergi bulan 4 je. Masa tu kan boleh cakap. Nak cakap apa kalau tak tahu apa isu yang berlaku pada 25 hari bulan ni. Masya Allah. Jadi penutup daripada saya dan Encik penutup yang betul-betul lah. Okey. Tuan-puan sekalian, terus terang tujuan kita pada malam ini adalah untuk kita buat kutipan dana bagi kos segala yang berkaitan, pengurusan segala kos lah wakil umat Islam kita ini untuk mempertahankan syariat Islam, mempertahankan kedaulatan undang-undang kita dan juga kestabilan lah sebenarnya negara kita dari sudut undang-undang, yang mana mereka ni sebenarnya tak ada dana yang tetap ataupun dana yang khas ke dikhaskan oleh pihak-pihak tertentu, tak ada. Rupanya mereka bergerak atas dasar inisiatif sendiri, bina NGO untuk sekian-sekian. Kita tahu NGO adalah satu badan yang tidak make profit, gitulah. Jadi daripada mana mereka dapat dana? Daripada kita panggil crowdfunding lah, daripada awam, dana awam, daripada masyarakat, daripada umat Islam seperti kita. Jadi tuan-puan, mari kita bersama dalam perjuangan mereka. Sumbanglah sebanyak mungkin kita mampu, semampu yang boleh. Masing-masing boleh nak nyumbang 1,000 ke 10,000 ke Masya Allah, mana tahu kan, masing-masing ada rasa kesedaran. Kita sumbang, kita bagi tahu kawan-kawan kita juga apa yang kita faham, masing-masing mengajak dan boleh sumbangkan kepada Yayasan Al-Hijrah kerana anda dah familiar dengan akaun kita, mungkin ada yang dah buat favorite dan sebagainya. Jangan bimbang, anda mention saja PPMM ke ataupun tulis Peguam ke, tulis Geneva ke, kita boleh faham lah tu. Ataupun kalau anda tak tulis pun kita dah faham sumbangan yang masuk melalui Yayasan Al-Hijrah pada malam ini, mungkin dalam tempoh sehari dua ataupun kita tengoklah macam mana kita akan sumbangkan kepada PPMM, insya-Allah. Jika anda tidak bertindak, anda dengar saja, anda macam adalah tu orang nak menyumbang. Sebab kadang-kadang orang fikir macam tu kan, tak apa, nanti adalah tu. Akhirnya rupanya tak ada. Kita rasa macam ramai orang nak menyumbang kan. Jadi janganlah kita mengharapkan orang lain ataupun kita macam lepaskan peluang ni kepada orang lain. Biarlah kita esok mudah-mudahan ada berhujah di hadapan Allah apabila kita ditanya apa tanggungjawabmu bila sampai kepadamu kan satu perkara yang besar tentang agama, satu perkara yang besar yang melibatkan tentang maruah agama Islam. Apa yang kamu buat? Sedangkan kita boleh buat lebih daripada berdoa.
boleh buat doa. Kita bukan meremehkan, tapi kita tahu doa tanpa usaha dia dusta lah, begitu. Sebab doa mesti susuli usaha. Jadi doa-doa, usaha kita adalah menyumbang, usaha mereka pergi memperjuangkan. Mereka ni barisan depan, tetapi tanpa orang barisan belakang, barisan depan tak nak ke depan. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, saya bersama dengan PPMM, kita semua bersama dengan pejuang mereka, kita doakan insya-Allah. Sekian, saya juga mohon maaf salah silap, tersalah cakap, tersalah kata dan sebagainya. Sebab ini pun topik baru juga untuk saya faham. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Terbaik Ustazah, boleh jadi peguam depan ni. Sekali lagi majlis mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Haji Zainul Rijal Abu Bakar, mantan Presiden Persatuan Peguam-Peguam Malaysia, Muslim Malaysia, dan juga yang dihormati Tuan Aidil Khalid, Naib Presiden PPMM. Terima kasih banyak-banyak, ilmu baru malam ini, dan banyak yang saya sendiri pun banyak yang tersedar lah pelibatan dan juga perjuangan PPMM selama inilah. Dan bila kita baca di paper tu, kita tak tahu siapa belakang yang memperjuangkan isu-isu tersebut dan berkaitan dengan permasalahan umat Islam, Muslim terutamanya, bila mana mereka contohnya tadi bertukar agama dan sebagainya. Jadi insya-Allah di lain masa kita akan berjumpa lagi dan mengharapkan sokongan semua untuk perjuangan PPMM ke Jenewa 25 hari bulan ini, insya-Allah. Mungkin bahan seterusnya akan dilakukan oleh Ustazah besok pagi mungkin, dan juga di lain-lain siri insya-Allah. Jadi sekali lagi majlis mengucapkan terima kasih kepada Datuk dan juga Tuan Aidil sudi datang ke Seremban ini. Dan terima kasih juga Ustazah, bersemangat sungguh tentang isu yang berlaku di Malaysia dan juga luar negara. Dan insya-Allah dengan itu berakhirnya sesi kita pada malam ini, dan kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul nas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.